Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Vanessa Mering dalam Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 28 April. Kerajaan Sarawak kini sedang merangka pelan ekonomi baharu. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, dimensi ekonomi baharu itu meliputi pembangunan dekarbonisasi. Bagi menjayakan agenda itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari telah mengadakan perjumpaan dengan Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadilah Yusof untuk menetapkan parameter baharu bagi memastikan Kerajaan Persekutuan selari dengan perubahan terbabit. Beliau menambah perubahan tersebut juga memerlukan pindaan dari segi perundangan. Beliau berkata demikian pada Majlis Ramah Tamah Aidilfitri Jabatan Premier Sarawak di Kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak di Kuching. Dalam majlis itu, lebih 500 kaki tangan Jabatan Premier Sarawak hadir memeriahkan majlis terbabit. Sementara itu, pada majlis yang sama, Penjawat Awam Sarawak diseru agar terus memberi perkhidmatan terbaik kepada masyarakat di negeri ini. Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Perancangan Ekonomi dan Pembangunan, Datuk Dr. Muhammad Abdullah Zaidil berkata, setiap penjawat awam harus memupuk semangat bersatu padu dalam melaksanakan tugasan. Datuk Dr. Muhammad Abdullah menambah penjawat awam juga harus menjadikan sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka pada tahun ini sebagai wadah untuk menyemarakkan lagi semangat dalam menyampaikan perkhidmatan berkualiti tinggi kepada orang awam. Jelasnya sebagai penjawat awam, mereka merupakan penyambung kepada usaha-usaha pemimpin terdahulu dan masa kini. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Ramah Tamah Hari Raya Aidilfitri 2023 Jabatan Premier Sarawak di Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak di Kuching. Majlis tersebut telah dirasmikan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Pada majlis tersebut sebanyak 18 gerai yang dikendalikan oleh unit-unit di bawah Jabatan Premier Sarawak serta beberapa agensi lain yang menyediakan pelbagai juadah untuk sajian para tetamu. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah menerima maklum balas yang menggalakkan daripada Kumpulan Pengamal Perubatan dan Kesihatan di Sarawak hasil penganjuran sesi Town Hall Kertas Putih Kesihatan peringkat Zon Sarawak yang berlangsung di Hospital Umum Sarawak Kuching. Bercakap kepada media selepas program tersebut, Menterinya Dr. Zaliha Mustafa memberitahu Kertas Putih Kesihatan tersebut merupakan satu pelan reformasi sistem kesihatan negara yang penting ke arah memantapkan perkhidmatan kesihatan demi kesejahteraan rakyat. Dr. Zaliha menjelaskan 4 tonggak utama yang digariskan dalam kertas putih tersebut adalah mentransformasi penyampaian perkhidmatan kesihatan, meningkatkan promosi kesihatan dan pencegahan penyakit, memastikan pembiayaan kesihatan yang mampan dan saksama serta memperkukuh asas sistem kesihatan dan takbir urus. Tambah beliau, sesi Town Hall di Sarawak juga menyaksikan sokongan daripada pengamal perubatan tempatan selain cadangan mengenai beberapa isu serta cabaran yang akan diambil maklum oleh KKM dalam memperhalusi kertas putih kesihatan itu sebelum ia dibentangkan pada sesi persidangan Parlimen akan datang. Jadi ini semua adalah satu pelan yang akan mengambil masa selama 15 tahun, satu pelan yang panjang tetapi ia sangat komprehensif dan mementingkan kesihatan yang accessible, kesihatan yang affordable dan juga dapat memenuhi semua keperluan kesihatan di mana-mana sahaja rakyat kita berada. Beliau juga berharap agar semua pemegang taruh dalam industri kesihatan negara akan dapat bersama menyokong dan menjayakan agenda reformasi sistem kesihatan di Malaysia. Turut hadir Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian, Timbalan Menteri Kesihatan Malaysia Luka Nisman Awang Sauni dan Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Datuk Dr. Muhammad Razi Abu Hassan.
Hala tuju pembangunan bahagian betong perlu selari dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Gerald Rentap Jabu berkata, paling utama rakyat hendaklah memiliki aspirasi sama dengan kerajaan negeri yang ingin memastikan Sarawak menjadi sebuah negeri maju menjelang 2030. Ke arah itu, Datuk Gerard menjelaskan pembangunan infrastruktur masih lagi menjadi tumpuan kerajaan dalam usaha meningkatkan taraf hidup rakyat. Pada masa sama, turut memfokuskan pada pembangunan ekonomi melalui inovasi dan digitalisasi yang menuntut penyertaan rakyat untuk bersama mengambil peluang daripada setiap kemudahan yang disediakan. Oleh yang demikian, katanya semua pihak termasuk keseluruhan rakyat diminta untuk sama-sama menyumbang idea dan pandangan masing-masing dalam membangunkan betong. Menurut Datuk Gerard, sebagai pemimpin beliau juga bersedia untuk menerima sebarang teguran daripada mana-mana pihak mahupun rakyat di peringkat akar umbi demi untuk manfaat bersama. Beliau berkata demikian pada ramah tamah Aidilfitri peringkat Kampung Melayu Betong yang diadakan di Betong. Kampung Debah di Sarikei yang kini hanya tinggal 50 hektar akan dibangunkan bagi tujuan komersial mahupun kediaman. Menurut Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Lim Talif Saleh, kawasan Debah yang merupakan kampung asal Sarikei itu akan dibangunkan seperti Darul Hana di Kuching. Datuk Lin menjelaskan bahawa pemilik tanah di kawasan itu akan diberi peluang untuk memegang saham dan pihaknya akan membincangkan butirannya dengan ketua masyarakat dan ketua kaum. Tamanya kerajaan akan membuka tanah di Sentebu atau membangunkan perumahan baru di bawah skim pembesaran kampung atau skim penempatan semula. Beliau berkata demikian pada Majlis Ramah Tamah Hari Raya Aidilfitri di Dewan Seberguna Kampung Seberang Serikei. Mengulas lanjut, beliau berkata kali terakhir kedua skim ini dilaksanakan di Serikei ialah 30 tahun lalu dan kini Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari bersetuju kawasan tersebut dibangunkan di bawah kedua-dua skim itu melalui Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA. Datuk Lin turut memaklumkan satu lagi projek yang akan dilaksanakan melalui Agensi Pembangunan Delta Rajang RADDA iaitu merangkumi jambatan Sungai Serikei dan Medan Selera. Ia katanya akan membuka lebih ramai lagi para peniaga kecil menjalankan perniagaan mereka di samping mampu merancakkan sektor ekonomi di Serikei. Tiada garis masa khusus ditetapkan untuk mengambil alih pelabuhan Bintulu daripada Kerajaan Persekutuan kepada Sarawak. Menurut pengurus Bintulu Port Holdings Berhad BPHB, Datuk Abdul Muttalib alias, pihaknya bersedia dengan apa juga keputusan yang dicapai dalam rundingan yang masih berlangsung antara dua pihak tersebut. The discussion is still ongoing. We are always kept abreast in terms of the process and the discussion. We support both federal and state governments' decision announcement with regards to this exercise. Insofar as the operation is concerned, business is as usual as far as the port is concerned. But in the meantime, the board, management, geared up and ready to take whatever necessary action to support the final outcome of the process. Datuk Abdul Muttalib berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat agung tahunan BPHB kali ke-27 di Kuching. Dalam mesyuarat tersebut, pihaknya bersetuju dengan 7 resolusi yang dibentangkan kepada lembaga pengarah untuk kelulusan pemegang saham. Sementara itu, BPHB mencatatkan peningkatan kendalian kargo pada tahun 2022 iaitu sebanyak 7.6% kepada 50.73 juta tan berbanding dengan 47.16 juta tan pada tahun 2021 berikutan daripada ekonomi antarabangsa yang kian pulih.
Peningkatan prestasi diterajui oleh peningkatan kendalian gas asli secair LNG yang meningkat sebanyak 8.5% daripada 22.95 juta tan tahun 2021 kepada 24.89 juta tan pada tahun lepas. Manakala kendalian kargo bukan LNG juga menyaksikan peningkatan sebanyak 6.7% kepada 25.83 juta tan berbanding dengan 24.21 juta tan pada tahun 2021. Secara keseluruhan, kumpulan telah mencatatkan pendapatan operasi sebanyak 791.26 juta ringgit, iaitu peningkatan sebanyak 86% berbanding tahun 2021 dengan LNG yang menyumbang 49% daripada jumlah pendapatan operasi. Seorang lelaki ditahan sepasukan anggota polis Marin wilayah 5 Sibu disyaki membawa minyak diesel menggunakan van tanpa dokumen sah pada Rabu. Ketua Polis Daerah Sibu ACP Zulkifli Suhaili berkata, lelaki berusia 34 tahun itu ditahan dalam ops taring kontraban di Jalan Tun Ahmad Zaidi Adrus pada 6.45 pagi. ACP Zulkifli Suhaili dalam satu kenyataan memberitahu semasa pasukan polis marin menjalankan operasi mendapati sebuah van dipandu dalam keadaan mencurigakan. Jelasnya hasil pemeriksaan pasukan operasi mendapati lelaki terbabit membawa muatan minyak diesel lebih kurang 800 liter. Menurut ACP Zulkifli, keseluruhan rampasan termasuk minyak diesel dan sebuah van dianggarkan bernilai RM46,720. Katanya suspek dan barang rampasan diserahkan kepada pegawai penyiasat Kementerian Perdagangan, Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Sibu untuk siasatan dan tindakan lanjut. Kes tersebut disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Sebanyak 60 kontingen akan mengambil bahagian dalam perhimpunan dan perarakan sempena sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka di Padang Merdeka Kuching pada 22 Julai nanti. Kontingen terdiri daripada pentadbiran bahagian Kementerian, Jabatan Negeri dan Persekutuan serta badan berkanun. Acara itu nanti juga bakal dirasmikan Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehen Sri Abdul Taib Mahmud. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg juga akan turut menyertai acara perasmian itu nanti. Acara perhimpunan dan perarakan itu bakal menampilkan transformasi 60 tahun Sarawak Merdeka dari segi perpaduan etnik dan kebudayaan yang akan dipaparkan melalui muzik dan busana sebagai lambang penyatuan. Paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 28 April. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Terus ikuti Selamat Pagi Malaysia selepas ini bersama Irfan Syami dan Raja Sofia. Salam hormat dan salam Malaysia Madani.